Baik, Ya. okey, kita akan beralih kepada perbincangan berkenaan dengan barisan kabinet ini. Kami akan bawakan liputan penuh berkenaan dengan Senator Dewan Negara yang mengangkat sumpah pada hari ini bersama dengan Faris Azman dan juga Betul. Firdaus Azil. Tapi apa pun yang kita lihat, semalam telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa jawatan Timbalan Perdana Menteri yang menjadi tumpuan utama sejak beberapa hari lepas ini akan diisi oleh pengurusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Fadila Yusof. Ahmad Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk turut dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, manakala pelantikan Fadilah sebagai jawatan Menteri Perdagangan dan Komoditi menyaksikan ahli Parlimen Petrajaya itu mencipta sejarah sebagai pemimpin pertama dari Sarawak yang diberi amanah untuk menggalas jawatan tersebut. Jadi untuk membincangkan mengenai perkara ini, penyertaan ataupun wakil daripada Borneo, Sabah dan Sarawak dalam Kerajaan Perpaduan pada kali ini, kita nak berbincang bersama dengan Datuk Dr. January Amir, merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara, bersama dengan kita untuk kita membincangkan mengenai perkara ini. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Baik, Datuk, pertama sekali, respon Datuk melihat kepada penyertaan wakil daripada Borneo, Sabah dan juga Sarawak dalam Kerajaan Perpaduan ini, yang kalau kita lihat juga semalam apa yang kami nyatakan sebentar tadi, ini kali pertama wakil daripada Sarawak menjadi timbalan Perdana Menteri ataupun berada di kedudukan kedua tertinggi dalam kerajaan, Datuk. Ini satu lakaran sejarah yang begitu signifikan dalam konteks perkembangan politik negara. Ini merupakan satu manifestasi daripada bukan saja hasrat pada menteri untuk berpegang pada prinsip keterangkuman, tetapi juga ini selain dengan aspirasi rakyat di Sabah dan Sarawak pada keseluruhannya, dan juga serasi dengan janji ataupun aku janji yang termaktub dalam manifesto Pakatan Harapan sebelum ini. Ini merupakan satu langkah drastik, satu langkah ke hadapan, bukan saja untuk realisasikan aspirasi awal pejuang kemerdekaan Sabah Sarawak untuk sama-sama menyertai Malaysia, bersama-sama membentuk Malaysia, tetapi juga satu hasrat untuk pastikan kita dapat realisasikan impian untuk menyatupadukan rakyat di negara ini sesuai dengan hakikat bahawa integrasi nasional itu merupakan satu paksi ataupun tonggak utama dalam usaha kita untuk memantapkan lagi Malaysia sebagai bukan saja sebuah negara persekutuan tetapi juga sebagai sebuah negara bangsa. Dan saya percaya bahawa timbalan Perdana Menteri dari Sabah, dari yang wakili Sabah Sarawak ini bukan saja memainkan peranan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil dari Sabah dan Sarawak dari blok Borneo, tetapi juga akan mainkan peranan sebagai timbalan Perdana Menteri untuk Malaysia, iaitu wakili semua kaum, semua negeri dan semua wilayah di Malaysia. Saya fikir ini merupakan satu tindakan yang amat dilihat ataupun amat signifikan untuk kemudian kita menganjakkan Malaysia ini sebagai sebuah negara bangsa. Baik, Datuk, dalam masa yang sama juga kita melihat semalam paling banyak rasanya perkara yang disebutkan oleh rakyat iaitu pelantikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Bagaimana Datuk melihat adanya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ini bergabung bersama dengan Datuk Seri Anwar? Gabungan ini antara Anwar, Zahid dan juga Fadilah ini bagaimana Datuk melihatnya? Dan juga dalam masa yang sama juga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi diberi juga jawatan sebagai Menteri Wilayah dan Desa. Apa mungkin justifikasi pelantikan portfolio ini kepada Datuk Seri Ahmad Zahid? Ini satu soalan menarik di sebalik pelbagai teka-teki, spekulasi dan juga tidak kurangnya kontroversi tentang pelantikan itu. Persoalan utama yang berlega di balik pemikiran seluruh rakyat Malaysia sebelum barisan kabinet diumumkan semalam ialah adakah mungkin Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri ketika waktu itu ada ura-ura ataupun spekulasi mengatakan bahawa timbalan beliau iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan akan dilantik ke situ. Jadi saya fikir pelantikan beliau itu merupakan satu pelantikan yang mungkin telah difikirkan secara amat serius, amat teliti oleh Perdana Menteri, memandangkan bahawa peranan dan sumbangan beliau tidak dapat dikesampingkan ataupun diperkecilkan. Hal ini kerana kalau tanpa
sokongan daripada pengurusi Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO itu tidak mungkin bagi Pakatan Harapan lebih lagi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya fikir ini merupakan satu hakikat bahawa sumbangan dan peranan beliau dalam usaha untuk membentuk kerajaan perpaduan itu merupakan satu faktor utama mengapa beliau telah dilantik ke jawatan itu. Dan ini saya fikir juga mengambil kira bahawa tanpa beliau di situ kemungkinan ini boleh menimbulkan pelbagai kemungkinan untuk ketidakstabilan politik berlaku dalam kerajaan perpaduan itu. Jadi dengan adanya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, ini akan dapat memberi jaminan, semacam jaminan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meyakinkan bahawa pasti akan wujudnya kestabilan politik dalam kerajaan perpaduan selepas ini nanti. Dan yang paling penting juga, jawatan yang disandang oleh beliau juga adalah satu jawatan yang paling penting, iaitu dari segi kemajuan desa dan wilayah. Dan ini penting dalam usaha kita untuk pastikan bukan saja pembangunan infrastruktur sosial ekonomi di luar bandar ini dapat dipacu, tapi juga untuk pastikan jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar itu dirapatkan. Dan saya fikir dengan gandingan tokoh yang berpengalaman iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid dan juga Fadilah Yusof, mereka akan dapat realisasikan impian dan agenda Perdana Menteri untuk pastikan kita berada di atas landasan yang betul. Ya, Datuk, kalau kita lihat kepada GPS terdapat 5 portfolio menteri dipegang oleh GPS. Begitu juga wakil daripada Sabah difahamkan ada 2, iaitu melibatkan GRS 1 dan juga APCO 1. Jadi bagaimana Datuk melihat dengan adanya saya kira 7 menteri dalam kerajaan pada ketika ini, mungkin ia dapat melancarkan lagi agenda untuk MA63 ataupun Perjanjian Malaysia ini. Bagaimana Datuk melihat kepada isu ini? Pasti salah satu daripada faktor ataupun perkara utama yang akan diberi perhatian oleh gandingan kerjasama wakil rakyat dari Sabah dan Sarawak, 7 kesemuanya, 5 dari Sarawak, 2 dari Sabah, walaupun Sabah kali ini saya fikir paling kecil dalam sejarah, akan dapat pastikan, aku janji dalam manifesto masing-masing, Sabah pun ada catatkan ini sebagai perjuangan mereka, GPS Sarawak dan manifesto mereka yang berteraskan jamin Sarawak yang stabil, maju dan makmur. Mana Pakatan Harapan juga memberi jaminan untuk pastikan apa yang terkandung dalam MA63 dan juga laporan IGC itu dapat direalisasikan. Jadi saya percaya di bawah komitmen, dengan komitmen G2 Perdana Menteri untuk pastikan apa-apa terkandung yang belum lagi diselesaikan, sekitar 4 saya fikir perkara, itu dapat direalisasikan. Apatah lagi tanggungjawab itu telah diletakkan di bahu seorang pemimpin politik dari Sabah. Tapi apapun gandingan kerjasama mereka ini ke 7 wakil rakyat dari Sabah dan Sarawak dengan sokongan padu daripada seluruh kabinet untuk pastikan apa yang diistilahkan sebagai duri dalam daging dalam hubungan Kota Kinabalu, Kuching, Putrajaya ini dapat diselesaikan secara tuntas dan muktamad supaya kita dapat terus melangkah ke hadapan sebagai sebuah negara persekutuan. Datuk, dalam masa yang sama juga mungkin secara ringkas, ramai antara menteri-menteri dalam PKR yang menyertai kabinet ini merupakan first timer, wajah baru seperti Nik Nazmi, Rafizi Ramli, Fahmi Fazil. Bagaimana Datuk melihat kemampuan mereka memegang portfolio yang dipegang ini, sebab nampaknya pun berat juga tugas untuk first timer seperti Nik Nazmi, Rafizi Ramli juga sebagai Menteri Ekonomi, Fahmi Fazil sebagai Menteri Komunikasi Digital. Datuk, kalau perhitungan apa yang saya hitung betul ada 14 muka baru, jadi maksudnya 50%. Ini satu jumlah yang boleh dianggap agak signifikan, agak besar. Jadi saya fikir gandingan antara muka lama yang berpengalaman dengan muka baru yang begitu energetik, yang penuh dengan idea yang begitu dinamik, berpengalaman, berkelayakan, yang kritis, malah berupayaan untuk membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan saja bantu beliau dalam kabinet ini, tapi untuk pastikan kita dapat betul-betul memainkan peranan sebagai kabinet yang berkelas dunia. Jadi kita mengharapkan mereka yang ditampilkan itu termasuk Rafizi Ramli dan nama-nama yang disebutkan tadi itu dapat memberi sumbangan besar, kerana bagi rakyat Malaysia ini mereka mengharapkan kabinet ini dapat tangani masalah rakyat, pertama dari segi pertumbuhan ekonomi, kedua peluang pekerjaan, ketiga dari segi pendapatan mereka, perumahan,
pendidikan dan juga jurang digital antara bandar luar bandar, dan bagaimana Menteri Komunikasi Digital itu nanti dapat main peranan untuk merapatkan jurang digital antara bandar luar bandar dan untuk meningkatkan celik komunikasi dalam kalangan rakyat, khususnya dalam kalangan golongan muda, supaya mereka bukan saja memahami apa yang sepatut difahami khususnya dari segi politik, dasar-dasar kerja, inisiatif dan juga bagaimana kita dapat merapatkan antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung, dan kita ingin melihat juga pengaliran maklumat yang seimbang supaya dapat kita fahami betul-betul sebagai sebuah negara bangsa dan juga sebagai rakyat pelbagai kaum dan agama. Kerana salah satu cabaran ataupun tantangan yang dihadapi oleh mereka ini nanti ialah bagaimana untuk menyatu padukan rakyat negara ini, kesepaduan, perpaduan, unity ini yang penting sesuai dengan prinsip dan semangat di sebalik kerajaan perpaduan yang ditubuhkan ini. Baik, terima kasih Datuk Dr. Janeri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, dan pastinya itu merupakan harapan daripada Datuk Janeri juga merupakan anak Sarawak sendiri melihat bagaimana sebenarnya pelibatan daripada Borneo ini pentingnya dalam kerajaan perpaduan, dan pastinya kami di Sarawak akan terus membawakan segmen Pantau Kerajaan Baru untuk kita melihat sendiri bagaimana agaknya progres dan juga perkembangan dari semasa ke masa kerajaan pada ketika ini.